Bersama saya pada hari ini Tuan Haji Hanifah Maidin, Peguam juga di Jawatankuasa PAS Pusat, Yang Berhormat Khalid Samad, Jawatankuasa PAS Pusat, Atirah, Jawatankuasa Muslimat, Ketua Penerangan Muslimat. Hari ini sidang akhbar berkenaan dengan saman yang telah difail pagi ini terhadap utusan Malaysia oleh peguam kita Tuan Hanifah Maidin & Co. di atas terutamanya fitnah yang telah dilakukan di muka depan akhbar utusan pada 27 Ogos terhadap ucapan yang saya buat pada 21 hari bulan Ogos. Saya hanya akan mempertahankan diri dan mengelak daripada fitnah, terutama tuduhan-tuduhan komunis, tuduhan sebagai pengganas dan mempertikaikan akidah. Adapun tuduhan-tuduhan yang lain seperti bacol, tak ada fakta, penakut, itu semua adalah tuduhan-tuduhan politik yang boleh kita jawab melalui akhbar kita ataupun majlis-majlis penerangan yang kita buat dari masa ke semasa. Tetapi fitnah-fitnah yang disebutkan tadi yang boleh menyebabkan keselamatan saya dan keluarga terjejas, maka kita perlu ambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang membuat fitnah tersebut. Maka saman pagi ini terhadap utusan di atas perkara-perkara yang ditimbulkan yang saya langsung tidak menyebutnya dalam ucapan 21 hari bulan di Padang Menora, Tasik Gelogor, Pulau Pinang. Itulah dan huraian sikit sebanyak tentang saman yang dikemukakan pada hari ini. Saya persilakan peguam untuk memberi sedikit penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Daripada pagi ini kita telah Tuan Haji Muhammad Sabu telah memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan menamakan dua pihak lah, iaitu Datuk Aziz bin Ishak, Group Editor in Chief, Ketua Kumpulan Pengarang, Ketua Pengarang Kumpulan, dan juga Utusan Melayu Malaysia Berhad, pencetak dan penerbit Utusan Malaysia. Jadi saman ini ekoran daripada notis tuntutan yang kita hantar sebelum ini, yang walaupun utusan ada membalas surat daripada pihak saya, tapi mereka tidak menyatakan akan meminta maaf ataupun menarik balik fitnah yang kita katakan yang mereka tuduh kepada Tuan Haji Muhammad Sabu. So di atas keengganan mereka untuk minta maaf itu, maka saya telah diarahkan oleh Tuan Haji Muhammad Sabu untuk memfailkan saman dan telah pun difailkan pada pagi ini. Basically saman ini lebih kepada tuduhan yang mengaitkan Muhammad Sabu dengan komunis lah. Sedangkan kita percaya tuduhan-tuduhan itu adalah tidak berasas. Saya tak boleh nak komen panjang sebab kes ni dah difailkan mahkamah. Nanti Ustaz Budi pula kan. Jadi saya nak beritahu yang kita telah failkan saman tu lah. Jadi kita akan lepas ini proses adalah kita akan menyerahkan salinan bermeterai saman itu, bersiul kopi kepada pihak utusan lah. Dan kita tengoklah. Saya percaya mereka akan lawan lah. Dan kita pun rasa kes seperti ini, pengalaman saya lawan dengan utusan ni, kes-kes seperti ini mereka akan lawan habis-habisan lah. Kes politik bagi mereka. Unless we have any questions, saya rasa itu sajalah yang dapat saya sampaikan ataupun untuk saya dapat beritahu damages.
We don't put any amount. We just put general damages. We are also asking for what do you call it, exemplary damages as well as aggravated damages. But we don't quantify the amount. So actually dalam case defamation ni, the practice has been sebenarnya tak ada quantify pun. Tapi selepas kes Vincent Tan tu, semua orang dah mula quantify 1 million, 2 million. So I still believe in a traditional way. Don't quantify. Let the judge decide the amount if we win. Apart from damages, we also asking for apology, dan juga kita minta supaya dia menarik balik. Apology tu kita minta, walaupun dia fitnah kita beberapa hari, tapi we are very generous, kita minta 3 hari lah untuk dia minta maaf. Selama 3 hari keluarkan dalam muka depan, minta maaf. Dalam saman ini kita, apart from the first article, we also kita juga masukkan 2 lagi artikel, iaitu on the 28th of August. Satu di muka depan yang tuduhan yang dia petik kata-kata daripada Kanang Anak Langkau di muka depan, yang Kanang Anak Langkau menyebabkan Muhammad ialah komunis yang sebenar. So that one kita masukkan. Lepas tu ucapan daripada Timbalan Presiden UMNO Muhyiddin Yassin, dia kata Mak Sabu dengan angkuh telah mengangkat kezaliman komunis sebagai satu kemuliaan. So this one also kita. But for this suit, we just sue is utusan and the group editor-in-chief. But after this, I have instruction to file a suit against Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, as well as Datuk Musa Hassan. Datuk Tan Sri Tan Sri Musa Hassan. Tan Sri Musa Hassan dalam satu berita dalam Pusat Malaysia, dia mengatakan Muhammad Sabu adalah pengkhianat dan pengganas. So that one we are waiting. I'm preparing the notice of demand to be served on him. So setakat ini itulah yang saya dapat arahan. Kanang tak sama Kanang. Kadang kita kesian lah pada dia. Dia pun dah kata dia pun pahlawan, dia kata kan. Biarlah kita lawan. Saya rasa tak payah sama. Tak payahlah. Dia pun dapat maklumat daripada maklumat pada utusan. General damages tu sepatutnya untuk mengambil kira the life ni, threat on Mak Sabu's life and the threat on the wife and his daughter. So I anticipate that it's going to be kalau menang kes ni, the amount should reflect lah the damage, the extent of damage that has that news has brought onto his life. In fact dalam sama ni kita sebut because of the publication, antara yang dalam putusan diterbitkan, Mak Sabu telah diancam untuk ditahan di bawah ISA dan diancaman agar dirucut ke warganegaraan. Dan ada satu statement daripada tak salah Surah Hamizun, minta Mak Sabu didakwa di mahkamah kerana menghina Yang di-Pertuan Agong. Saya tak tahu dia atas dasar apa dia kata. Tapi all these statement has been made lah, has been published in the putusan. Jadi kita memasukkan tu as a factor to be taken into account lah. In the event we win, kita harap mahkamah. Tapi is too premature lah untuk saya kata. It depend on the evidence abuse dan sebagainya. Yang tak Muhyiddin tu 28 juga. Kata benar yang ni 28, tapi yang ini untuk Kata Muhyiddin ni kita tak sama Muhyiddin atas ni. But we want to sue Muhyiddin 28, tapi muka surat 3. Yang Kanang tu 28, muka surat 1 ke depan. Ada gambar Kanang kan, yang dia tunjuk gini pada Mak Sabu tu. Dan I think nak kena highlight jugalah bahawa Muhyiddin tu dia tak sanggup lah nak dia tak sanggup. So since ada nak debat, kita kena ramal lah. Sebab dia kalau dia sudi berdebat, we are more inclined to have a debate rather than to go to court. Itu kena tanya dia lah. Saya lebih bahasa yang lebih lunak debat atau dialog. Kan, dalam bahasa yang lebih lunak, sebab tuduhan dia tu bersangkut paut dengan akidah.
Jadi bila salah akidah ni memang satu tuduhan yang berat. Jadi itu yang kita bukan parti, bukan apa pada individu. Itu yang kita suruh mengucap. Suruh bertaubat dan bertakwa. Itu satu perkara yang besar lah. Jadi itu yang kita menawarkan penyelesaiannya. Lain daripada kami ada court case pukul 2.30 sambung. Ini tak boleh panjang lah. Di press ni akan press conference akan disambung oleh saudara yang berhormat Khalid Samad dengan isu yang lain, dan kemudian saudari Aiman Atirah dengan isu yang lain pula. Ini Ini mau? Boleh tanya satu soal, ada laporan agenda diri yang mengatakan dia tanya Tuan bahawa ada satu video di YouTube yang mengatakan pihak Tuan melalui telefon mengadakan satu konvo dengan seorang wanita yang dikatakan. Saya tak tahu dan saya tak pernah dengar. Saya tak tahu dan tak pernah dengar. Ni semua ni isu-isu bila maksudnya kalau peluang lebih lagi sekali untuk TPM berdebat, dia tak nak Atau berdialog. dialog, baru nak sama. Ini sekarang dia dah sebut dah dia tak hari ni mau. kenyataan dia tak mau. Yang tak mau. Dia kata dari segi debat serah pada pakar sejarah. In the first place, kalau dia tahu pakar sejarah, jangan buat komen lah. Kalau dia kata serah pada pakar sejarah, he shouldn't have commented in the first place. Mana daripada awal dia mesti arahkan semua orang UMNO ni jangan cakap pasal ni, sebab orang UMNO lagi buta sejarah. Maksudnya akan susul dengan Saman. Maksudnya akan susul dengan Saman. Ya, we have no choice. Kita terpaksa debate kat mahkamah pula lah. What to do? Mana? Saman. Dia tak apa, dia kaya kan, dia ada masalah apa dengan sama-sama ni kan. Tapi kita nak bersihkan nama kita lah. Dalam wording ni kita ganti rugi am, Ganti rugi am, ganti rugi tauladan dan ganti rugi melampau, dan also apology lah, minta maaf. Dan biasalah yang lain cause Pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.